Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Madam Grasilia. Saya Nur Yaznina Patin daripada SEM 3 ingin membentangkan tugasan individu kami, yaitu Infant and Toddler Development and Caregiving. ABP ialah amalan bersesuaian perkembangan di mana matlamat utamanya adalah untuk meningkatkan perkembangan holistik kanak-kanak yang berumur lahir sehingga 8 tahun, dan tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kualiti dari segi pendidikan dan pembangunan kanak-kanak. Amalan ini telah disediakan oleh NAEYC sejak 20 tahun yang lalu, di mana amalan ini membantu guru dari segi pengajaran dan pembelajaran mereka. Amalan ini dilaksanakan melalui pemerhatian guru ketika berada di kelas dan mengenal pasti perkembangan kanak-kanak, seterusnya menemu bual ibu bapa. Amalan yang pertama yaitu memberikan perhatian kepada kanak-kanak, di mana TASKA merupakan taman asuhan kanak-kanak yang menerima masuk kanak-kanak berumur 4 tahun dan ke bawah. Guru hendaklah ataupun penjaga hendaklah berlaku adil dalam memberikan perhatian kepada kanak-kanak, di mana kanak-kanak merupakan individu yang sangat manja dan inginkan perhatian yang sepenuhnya. Antara perhatian yang perlu dititik beratkan di situ adalah dari segi pemakanan, pergaulan, dan sebagainya. Mereka sewajarnya mendapat perhatian sedemikian. Fungsinya untuk perkembangan mereka. Sebagai contoh, perhatian yang dititik beratkan ialah penjaga melayan karena kanak-kanak secara adil dan tidak membandingkan mereka dari segi agama, budaya, bangsa, ataupun keadaan kanak-kanak tersebut. Kesannya, kanak-kanak bukan sahaja merasa selesa, bahkan mereka juga dapat merasa diri mereka dapat bergaul bebas seperti kanak-kanak yang lain. Seterusnya, amalan yang lain yaitu menunjukkan sikap yang baik. Sebelum seorang individu memasuki TASKA untuk menjadi pengasuh, mereka hendaklah mengambil kursus agar mereka mengetahui bagaimana cara untuk menjaga kanak-kanak. Hal ini demikian kerana sesetengah pengasuh hanya memasuki TASKA sesuka hati dan tidak memikirkan bagaimana cara untuk menjaga kanak-kanak mengikut situasi dan keadaan dan umur mereka. Sikap mereka bukan sahaja bergantung pada kursus yang mereka ambil, bahkan mereka juga perlu menunjukkan sikap mereka yang secara semula jadi di dalam diri mereka agar mereka dapat mendalami sifat kanak-kanak tersebut. Contohnya, antara sifat yang baik yang dapat ditunjukkan ialah mereka tidak mengasari ataupun memukul seperti memukul kanak-kanak, dan mereka tidak meninggikan suara ketika marah. Bahkan mereka dapat mendalami lagi sikap kanak-kanak bagaimana untuk memujuk dan saling memahami antara satu sama lain. Kesan yang mereka dapat daripada amalan itu ialah kanak-kanak akan menikmati pengalaman yang bermakna di mana mereka berjumpa seseorang yang sangat memahami dan menunjukkan sikap-sikap yang baik di mana mereka tidak dapat menjumpai sikap tersebut di tempat yang lain. Amalan yang ketiga yaitu membuat ataupun merancang pelbagai aktiviti. Aktiviti yang dirancangkan hendaklah bergantung kepada pengetahuan dan kebolehan kanak-kanak tersebut. Aktiviti itu hendaklah mudah dan senang dibelajar oleh kanak-kanak, di mana tujuan aktiviti ini dilakukan adalah untuk memperkembangkan kognitif kanak-kanak, justru dapat mengembangkan psikomotor mereka seperti motor kasar dan motor halus. Antara aktiviti yang mereka dapat lakukan ialah aktiviti membuat craft, seni sains, dan sebagainya. Melalui aktiviti-aktiviti ini, mereka dapat mengembangkan idea, justru mereka juga dapat mengembangkan perkembangan mereka bukan sahaja dari segi kognitif, malah dari segi emosi, fizikal, dan sosial. Kesannya, kanak-kanak dapat merasai pengalaman bermain dan menciptakan pelbagai aktiviti dari mereka sendiri. Oleh itu, hubungan penjaga dan kanak-kanak juga dapat dieratkan melalui aktiviti bermain. Seterusnya, amalan yang perlu dititik beratkan bagi mendapat pengalaman dan keseronokan bagi seorang kanak-kanak ialah penjaga memerlukan ataupun perlulah menyediakan ruangan yang selesa. Kita juga tahu bahwa kanak-kanak yang berumur 3 sehingga 4 tahun sangat aktif bergiat dalam bermain, dan mereka juga memerlukan ruang untuk perkembangan mereka. Antara ruang yang dimaksudkan ataupun sudut-sudut yang diperlukan adalah sudut bermain, sudut fizikal, ataupun pembelajaran untuk merangsang perkembangan mereka. Guru perlulah menyediakan persekitaran yang sesuai kepada kanak-kanak di mana mereka dapat memupuk kemahiran, kebolehan, dan pengetahuan bagi mereka. Contohnya, kanak-kanak bermain di sesuatu sudut untuk mengembangkan perkembangan mereka dari segi kognitif, contohnya untuk mencapai di sesuatu tahap yang optimum. Amalan yang terakhir yaitu mengambil berat dari segi aspek pemakanan, kesehatan, dan pembelajaran kanak-kanak.
Bagi seorang kanak-kanak, perkembangan mereka juga turut terpengaruh daripada segi persekitaran mereka seperti aspek pemakanan, aspek kesehatan, dan aspek pembelajaran. Justru, aspek tersebut tidak asing lagi dalam diri kanak-kanak, tujuan perkembangan kognitif mereka. Oleh itu, seorang penjaga perlulah tahu apabila kanak-kanak itu dalam keadaan sakit ataupun sehat, kenyang ataupun lapar, pandai ataupun tidak. Guru perlulah tahu agar kanak-kanak tidak disisihkan dan berlaku adil dan sama rata antara mereka. Contohnya ialah, guru ataupun penjaga hendaklah berlaku adil dalam memberikan layanan kepada semua kanak-kanak. Kesannya kanak-kanak dapat melahirkan perkembangannya yang optimum. Kesimpulannya ialah, amalan-amalan seperti ini hendaklah dititik beratkan kepada mereka. Hal ini demikian kerana kanak-kanak memerlukan sesuatu pengalaman yang menyeronokkan dan bermakna di dalam hidup mereka. Hal ini bukan sahaja dapat memberikan pengalaman kepada kanak-kanak, bahkan dapat memberikan pengalaman kepada penjaga ataupun guru juga. Hal ini kerana ianya merupakan domain efektif dan perkembangan psikomotor mereka. Segala rancangan pengajaran dan pembelajaran guru hendaklah tertakluk kepada perkembangan kanak-kanak tersebut, di mana ia dapat menggalakkan kanak-kanak untuk mencapai pada suatu tahap optimum yang sewajarnya. Oleh itu, guru perlulah tahu bagaimana untuk merancang dan bagaimana untuk menilai mereka melalui amalan-amalan yang dirancang tersebut. Sekian dan terima kasih.